Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pengusri Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid ini mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita meneruskan pengajian kita kitab Akidah Muslim, iaitu susunan daripada Jabatan Mufti Negara Jordan, berada pada muka surat Romanized 15, berarti X dan V. 15 iaitu penjelasan berkenaan penisbahan ulama kepada Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bila kita berbicara ahli sunnah wal jamaah, kita akan sebut kita bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu berkaitan tentang fiqahnya. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini consist of 3. Yang pertama, the first one adalah creed, akidah. Yang kedua fiqah. Yang ketiga tasawuf. Semua orang boleh claim dia ikut Quran dan sunnah. Semua orang bila ditanya ikut siapa, saya ikut Nabi. Tapi apabila kita berbicara seperti itu, dia tidak menyelesaikan masalah. Kerana apa? Kerana benda itu sangat general. Jadi persoalan dia, apakah engkau yang ikut Quran dan sunnah ini menolak bermazhab atau tidak bermazhab? That is the question. Means dia tak nak pakai imam, dalam erti bagi dia kena Quran dan sunnah sahaja tanpa pakai imam, atau dia ikut Quran dan sunnah berpandukan kepada ajaran imam. Ini maksudnya. Maksud imam tu ulama. Maka kalau dia memilih mengatakan dia berpegang pada Quran dan sunnah tanpa mengikut pandangan ulama, tafsiran ulama, maka dia adalah tergolong daripada golongan al-madhabiyah dalam bahasa Arab, atau bahasa Melayu dia mazhab tidak bermazhab. Orang yang mazhab dia tidak bermazhab. Maka golongan seperti ini golongan yang menyeleweng. Yang kenapa dia menyeleweng? Terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, kerana syarat untuk beramal dengan Quran dan sunnah perlu kepada metodologi. Dia bukan buka ambil terjemahan, beli kat kedai terjemahan Quran, terjemahan Sahih Bukhari, baca sendiri terjemahan, pakai letak hukum hakam sendiri. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam kata, nanti akan datang di kalangan umatku mereka ini solat paling rajin, dahi mereka sampai terlihat kesan sujud, baca Quran paling fasih, akan tetapi bacaannya tidak melewati tenggorokannya. La yujawizu, tidak melewati tenggorokannya. Bila ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka ini adalah golongan yang mana pegang pada Al-Quran tapi tak faham Al-Quran, guna Al-Quran dengan makna yang menyeleweng. Jadi kena ada tokoh, iaitu manhaj mazhab apa yang kita pakai, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak mencapai derajat mujtahid.
Kalau sampai derajat mujtahid tak ada masalah. Tapi zaman sekarang ni, jangankan Malaysia, Mesir pun tak ada. Morocco pun tak ada. Kita yang bahasa Arab, bahasa Quran pun terbata-bata, tak payah khabar lah kononnya nak berijtihad. Okay. So kalau dah tahu ini, so ahli sunnah wal jamaah bagi 3 subjek yang teras yang saya sebutkan tadi. Siapa tokoh dia? Kalau bab fiqh, salah satu daripada 4 mazhab. Jadi di Malaysia kita kata kita bermazhab Syafi'i. Syafi'i itu adalah tokoh dalam fiqh. Maksud tokoh dalam fiqh apa? Nak tahu syarat, rukun solat, kaedah-kaedah dalam fiqh, mazhab Syafi'i kita rujuk pada imam dan pengikut-pengikutnya. Syafi'i itu jadi school of thought, atau kita panggil bukan thought lah, thought ni lebih kepada akidah, pemikiran dan lain-lain, tapi ni lebih, mazhab ni adalah sekolah dalam fiqh, lebih kurang tu, school of fiqh, iaitu Imam Syafi'i. Bila tasawuf, maka tokoh kita adalah Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Dan juga yang mengikut manhajnya iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini Imam Ghazali adalah tokoh di dalam tasawuf yang disepakati oleh ahli sunnah. Tapi kerana pelajaran kita ni pelajaran akidah, so siapa tokoh akidah? Itu dia jelaskan kat sini. Barulah dia jelaskan. Jadi saya nak masuk ke bab ni, saya kena jelaskan dari situ tadi, biar boleh faham. Maka penjelasan berkenaan penisbahan ulama akidah kepada Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah dalam bab akidah, manhaj kita ikut 2 tokoh ini. Salah satu daripada 2 tokoh ini. 2 tokoh berbeza tapi dua-dua ahli sunnah. Lalu dia sebut di sini, perlu diketahui bahawa kedua-dua imam besar ini iaitu Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau sebelum saya teruskan, Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal tahun 324 Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidi meninggal tahun 333 Hijriah. Lebih kurang macam tu. Berarti mereka termasuk salafus salih. Salafus salih ni apa? Golongan yang hidup 3 kurun pertama dalam hijrah. Kita kurun ke-15 sekarang. Kita 1445 Hijriah. Berarti kita kurun ke-15. Mereka kurun ke-3 atau wafat awal kurun ke-4. Berarti jarak kita dengan mereka lebih kurang 1100 tahun. Jarak kita dengan mereka. So it's not benda yang kecil, ini benda yang besar, tokoh yang besar. Kita berbicara golongan tokoh yang sempat merasai 3 kurun yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik kurun. Kurun aku, kurun yang datang setelahku, dan kurun yang datang setelah aku 3 kali. Berarti 300 tahun. Qarni wa ila akhirih. Lalu tidak akan menukilkan sesuatu yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? 2 tokoh ini dalam konstruk akidah dia, manhaj akidah, macam kita panggil silibus akidah, kita panggil apa kita punya pegangan akidah kita, dia tidak akan bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu bila belajar fiqh, kalau ada orang duduk ke atas kursi yang mulia ini, meja yang mulia ini, dia mengajar fiqh. Fiqh tu apa? Produk hukum, kan? Solat apa, macam mana takbir dia, letak tangan macam mana, niat macam mana, kan? Rukuk, lalu apa, kalau diibaratkan kena 4 rakaat atau 2 rakaat, itu adalah perkara yang disepakati. Tak ada masalah dalam 4 mazhab. Yang namanya maghrib 3 rakaat, tak ada mazhab kata 4 rakaat. Tapi yang mereka berbeza dan konstruk hukum itu adalah seperti tadi, imam baca Fatihah, kan? Wajib baca Fatihah. Makmum kena baca sendiri atau tidak? Mazhab Syafi'i kena.
Kalau tak baca sendiri tak sah, kerana la salata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Tiada solat orang yang tidak membaca Fatihah. Tapi mazhab Maliki dia kata cukup dengan mendengarkan imam, kerana dia pegang pada hadis yang lain. Apabila dibaca Al-Quran fastami'u, maka kau dengarkanlah. Dia kata, so bila dalam solat imam baca Quran, dengar. So dia kata jangan baca, tapi dengar sahaja. Kan? Kerana apa? Bacaan imam, makmum ikut bacaan imam dan disuruh mendengarkan. Itu mazhab Maliki. Dua mazhab yang berbeza dalam bab ni. Saya bagi contoh. Kan? Jadi mengajarkan fiqh ini dia perlu kepada rujuk kitab-kitab fiqh. Kita bukan rujuk kepada kitab hadis. Kerana apa? Kitab hadis itu bukan kitab fiqh. Itu adalah ibarat dia record hadis Quran dan hadis tanpa ada pemilahan. Hadis yang telah dirombak hukumnya, ada hadis yang hukumnya itu baca, ada hadisnya tapi rombaknya dah ada ayat Quran yang dirombak bacaannya, hukumnya masih tetap. Rombak tu maksud dia nasakh tu telah dibatalkan. So boleh, memang dalam usul fiqh ada Quran dan sunnah yang telah dibatalkan. Ini ada. Maksudnya Allah SWT batalkan, syariat membatalkan. Jadi kita tak boleh belajar fiqh dari hadis secara langsung. Kalau ada yang mengajar kat mimbar ni, saya mengajar fiqh, kitab fiqh apa? Bulughul Maram. Jangan nak panggil. Sebab apa jangan panggil? Dia ni orang yang tak bermazhab. Dia tak faham mazhab. Kerana dalam bermazhab, kalau bermazhab, kita belajar fiqh kena dari kitab fiqh. Kitab fiqh tu apa? Bab solat, rukun solat, definisi solat, dia sebut rukun solat, dia sebut syarat solat, dia sebut cara solat. Itu bab fiqh. Yang ulama menulis tu dia dah istimbat daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini kena faham. Melainkan yang dia baca tu kitab-kitab yang tinggi yang mensyarahkan kenapa rukun solat A dalil dia ini, kenapa dalil dia ini, kerana dalil ini lebih kuat dibandingkan ini, kenapa dalil ini lemah, kerana ini ada sebab ini. Okey, kita pilih yang ni. Tapi ada ke pendapat lain? Oh ada, mazhab lain kata macam ni, tapi kita tak setuju kerana dalil yang ni macam ni. Kalau nak buka kitab ni, saya yakin tidak ada di masjid ini. Kerana kitab macam ni hanya dibaca di universiti, di peringkat master dan PhD, atau di pondok-pondok. Pondok kita memang baca. Saya mengaji kitab Al-Um, saya mengaji kitab Muhadzab. Muhadzab tu 2 jilid tebal, hanya membahas macam mana mazhab Syafi'i boleh jadi yang namanya solat tadi kena baca Fatihah kat belakang imam tu. Kena baca juga. Kenapa? Itu dibahas dalam kitab tersebut. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Maka begitu juga dalam akidah. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, dia konstruk akidah ini dari Quran dan Sunnah. Tapi of course tak semuanya dia sebut Al-Quran dan Sunnah dia. Kerana apa? Kerana benda tu dia nak bagi tahu orang, ini akidah dia. Dia bukan sedang berhujah dalil dalam akidah. Nak tahu dalil dalam akidah, kita pergi kitab yang lain pula. Kitab yang lebih besar. Kalau tuan-tuan buka, ada kitab Syamil fi Usuluddin, ada kitab Al-Mawaqif 4 jilid, Al-Matalib Al-Aliyah 7 jilid, ada apa Syarhul Maqasid 5 jilid. Ini semua dalil dalam akidah, Quran, Sunnah, cara berfikir, mantik dia, logik dia punya perbahasan theological, philosophical, semua ada dalam tu. Tapi lagi sekali tidak akan dibuka di masjid. Dia hanya dibuka di universiti, bahkan di pondok. Di pondok tak semua pondok membukanya. Tapi kalau pergi ke Maghribi, di Universiti Qarawin, kita memang buka kitab-kitab tersebut. Memang kita mengaji kulit ke kulit tu, kadang kita mengaji. Guru-guru datang mengajar kitab-kitab tersebut, kerana kita bila berkata Allah SWT bersifat dengan sifat qadim, kita perlu kepada dalil. Cuma menariknya kitab yang ada di depan tuan-tuan ini disertakan dalil. Ini. Tapi dengan cara yang mudah. Ini. So ni nak terangkan kenapa bila kata tidak akan menukilkan sesuatu yang bercanggah dengan Al-Quran Sunnah. Sebab itu alasan dia. Bahkan usaha mereka adalah untuk mempertahankan akidah Islam yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah berpandukan manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta tabi'in yang berada di sebaik-baik kurun. Jadi dua imam ini
Hakikatnya adalah meneruskan legasi yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Ini. Kenapa? Kerana cerita dia kita dah tahu. Abul Hasan Asy'ari dulu dia Mu'tazilah. Lepas tu bila dia tahu Mu'tazilah ni ada masalah, dia berhujah dengan guru dia kalah, dia pun mula pening kepala macam mana ni, akidah sudah tak betul. Akhirnya dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan hatinya untuk berpegang kepada majoriti pada waktu itu, golongan tabi'in yang majoriti. Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Haris Al-Muhasibi, siapa lagi, As-Sari As-Saqati dan lain-lain. Semua itu dia kembali pegang kepada apa yang dipegang oleh tokoh-tokoh besar tadi, Hasan Al-Basri, Ja'far As-Sadiq dan lain-lain. Ini yang dipegang semuanya. Ini cerita dia. Lalu mereka berdua banyak mengarang kitab berkaitan dengannya. Sebab itu kitab-kitab dia banyak. Jadi saya bagi contoh, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia ada kitab berjudul At-Tauhid. Itu kitab akidah dia. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kitab yang sampai pada saya, Maqalatul Islamiyin. Ini dah ditahqiq oleh ulama Islam. Ditahqiq tu maksud dia manuskrip tulisan tangan tu kita ambil, kita kaji, kita salin, kita bila dia sebut hadis kita cari sumber hadis dia. Sebab ulama dulu bila dia sebut hadis kadang dia tak sebut riwayat siapa dia tak sebut. Lebih-lebih lagi Abu Hasan Asy'ari. Sebab Abu Hasan Asy'ari ini hidup sezaman dan setelah zaman ulama hadis, Bukhari dan lain-lain kan. Bukhari 200 lebih, dia hidup di zaman tersebut. Jadi kadang hadis dia tak sebut pun takhrij. So tugas kita, saya sebagai pengkaji memang diajar, dilatih untuk itu. Jadi kita nak clarify, bila ada 3 manuskrip yang kita bandingkan terjadi perbezaan, how do you choose which one is the correct one? There is a knowledge, kita panggil ilmu filologi. Dia ada ilmu filologi. How do we choose which text is correct, is the nearest to the facts? Contoh dia, ini ada ilmu dia, ilmu codicology pula. Dia ada 2 ilmu, filologi, ilmu codicology. Dengar ni macam bukan Islam Ustaz. Nama je bukan Islam, tapi ulama Islam dah bagi karang untuk sesuai dengan Islam. Ni sesuai dengan ulama ahli sunnah yang dulu tu. Jadi guru-guru kami lah, guru-guru saya ni, profesor-profesor ni yang belajar dan tahu cara-cara bertahqiq, dia menurunkan ilmu dia turun sampai ke kami. Ini. Jadi ini ada ilmu dia, kitab-kitab dia. So kitab dia lain. Abul Hasan Asy'ari dia ada kitab Risalatu ila Ahli Saghar, dia ada kitab Istisanul Khawf fi Ilmil Kalam, dia ada Kitabul Iman. Banyak kitab. Paling besar kitabnya nama dia kitab Al-Luma'. Luma' tu memang dah dicetak oleh Majlis Hukama'il Muslimin yang ada di Abu Dhabi, bekerjasama dengan UC Al-Azhar Sharif, keluarkan kitab tersebut. So kitab itu juga telah diterjemahkan di Indonesia. Pernah diterjemahkan di Indonesia. Di Malaysia ada Al-Luma'. Kalau tak salah di UM pernah terjemahkan. Ini contoh dia. Lalu mereka berdebat dengan golongan yang bercanggah dengan mereka dan berusaha menetapkan pegangan akidah yang benar dalam diri setiap orang mukmin. Jadi contoh dia Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari berhujjah dengan Al-Jubai. Al-Jubai itu guru dia dan juga bapa tiri dia kalau tak salah. Bapa tiri dia. Jadi berhujjah sampai Al-Jubai ini Mu'tazilah. Mu'tazilah ni golongan yang datang kemudian. Jadi cerita dia, Hasan Al-Basri ada murid nama dia Wasil bin Atha. Hasan Al-Basri ni ulama terkenal ahli sunnah wal jamaah. Hasan Al-Basri ni ada yang kata dia ini tabi'in, ada yang kata dia tabi'in. Tabi'in maksudnya bertemu dengan sahabat. Tak ketemu Rasul tapi bertemu dengan sahabat. Ada yang kata dia tabi'in sebab dia tak jumpa sahabat. Means dia hanya jumpa orang yang bertemu dengan sahabat. Ini ada khilaf. Itu khilaf, kita biar khilaf. Kita tak bahas khilaf ni. So kita itu ada Hasan Basri. Hasan Basri ni ada anak murid nama dia Wasil bin Atha.
Wasil bin Atta ni dia tak boleh terima kenapa ada orang buat ibadat Allah boleh untuk masukkan dia neraka. Dia bagi dia is his right untuk masuk heaven. Yang lebih kurang macam tu. Kalau ada orang buat dosa, dia tak boleh terima Allah ampunkan dia. Dia kena masuk juga neraka. Contoh dia. Padahal kita tahu Allah SWT ini Tuhan yang Maha Esa, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Contoh dia, hadiri wal hadra hafizakumullah. Ini jadi Wasil bin Atta akhirnya keluar daripada pengajian Hasan Al-Basri. Dia duduk, bahasa Indonesia kita panggil pojok, bahasa Melayu ni apa, bucu masjid. Bahasa Arab dia i'tizal tu i'tazala, dia pun pergi beralih duduk kat bucu masjid. Lepas tu orang pun panggil dia Mu'tazilah, orang yang pergi menjauh lah, duduk jauh, duduk kat hujung-hujung macam tu, Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini mereka meninggalkan Quran dan Sunnah, tapi mereka hanya pakai rasional mereka, sehingga kan Mu'tazilah ini pecah kepada lebih daripada 30 firqah, 30 sektarian pada waktu itu. Sebab apa? Kerana mereka mengandalkan akal semata tanpa panduan Quran dan Sunnah. Apa terjadi? Rosaklah. Sebab itu ahli sunnah jemaah di tengah-tengah. Means kita ada Al-Quran dan Sunnah, kita juga kena ada akal untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran menyuruh kita untuk pakai akal, ya ulil absar. Banyak ayat-ayat menunjukkan kepentingan akal. Tapi pada satu waktu yang lain, banyak Al-Quran dan Sunnah mengisyaratkan bahawa Quran dan Sunnah inilah tempat hidayah. So we have to al-jam'u, kumpulkan dua-dua ni tuan-tuan dan puan-puan. Lalu dia kata macam tu. Lalu dia sebut Allah SWT telah mengurniakan kedua-duanya kekuatan dalam hal ini dan memberikan pertolongan kepada keduanya dengan sebaik-baik pertolongan. Buktinya majority, kalau zaman Rasulullah SAW Islam, setelah zaman Rasulullah masuk zaman sahabat semakin besar, yang tidak terjadi perpecahan. Di akhir sahabat Sayyidina Ali baru ada perpecahan, tapi lebih bersifat political rather than theological. Kecuali Syiah yang lahir daripada barisan Ali, yang terlalu ekstrim ta'assub kepada Ali, sehingga ada di kalangan mereka yang tergelincir dan sesat. Lalu ada pula pecahan yang menjadi Khawarij. Sikit-sikit dia baru pecah. Freckles ni baru muncul, kan? Dia punya fraction ni baru muncul. Fraction ni makin banyak. Akan tetapi mereka tidak menjadi majority, dia still minority. Majority itu masih tadi tu, masih ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja bila Wasil bin Atta jadi Mu'tazilah, mempelopori Mu'tazilah, entah macam mana dia dapat menggoda dan juga menghasut anak turun daripada Harun Ar-Rasyid menjadi Mu'tazilah. Itu cerita dia. So khalifah tu jadi Mu'tazilah. Bila khalifah tu jadi Mu'tazilah, maka dijadikanlah suatu kes, nama dia ahdathul mihnah, iaitu apa, suatu kejadian dipanggil dengan Inquisition itu apa? Macam zaman European Catholic Church, kan? Dia panggil, dia tanya, do you believe this? No. Blasphemy. Dia kena crucified, kan, orang tersebut, kena bakar dan lain-lain. So dalam Islam pernah terjadi di zaman Abbasiyah perkara yang sama. Dipanggillah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, Quran ini, dia pegang Al-Quran, Quran ini makhluk atau tidak makhluk? Dia kata tidak makhluk, penjara dia. Ini contoh dia waktu itu. Nak tahu dia Mu'tazilah atau tidak. Dan itu salah satu sebab menurut beberapa biographers, para ulama yang menulis sejarah ulama, menceritakan kenapa Imam Asy-Syafi'i berhijrah daripada Baghdad pergi ke Kairo kerana nak lari daripada Mu'tazilah ini. Dia tak tahan nak melayan orang Mu'tazilah ni, maka dia keluar daripada Baghdad dan dia pergi ke Kairo. Ini cerita dia. Lalu hadirin wal hadirah hafizakumullah, jadi majority yes, sampailah di zaman sebelum Abul Hasan Asy'ari sikit. Dan waktu itu Mu'tazilah masih ada kuasa, masih ada pengaruh.
Maka Abul Hasan Asy'ari bila diberi petunjuk, dia tebal habis cara hujah lah, mengalahkan Mu'tazilah semakin lama semakin jatuh, kerana setiap kali berdebat dia kalah, setiap kali berhujah dia kalah dengan pengikut-pengikut Abul Hasan Asy'ari. Dan majoriti yang tadi by default menjadi akidah majoriti ahli kepada umat Islam yang dipanggil sebagai ahli sunnah wal jamaah, and dia survive pada generasi Abbasiyah, survive setelah Abbasiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, setelah semua ini lalu masuk di zaman Ottoman Empire, dan tersebar di alam Melayu dan lain-lain. Ini survive ahli sunnah sampai hari ini. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi dari kita dekat sini, kita pergi ke Maghribi, akidah sama, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Azhar Asy'ariyah Maturidiyah, Zaituna Asy'ariyah Maturidiyah, Qarawin Asy'ariyah Maturidiyah, di Ribat Tarim Asy'ariyah Maturidiyah, di Malaysia ulama-ulama Melayu di Malaysia ini juga akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Di Indonesia Nahdlatul Ulama, dia organisasi lah. Kalau nak tahu akidah tu ikut organisasi di Indonesia. Nahdlatul Ulama itu consist of 125 million pengikut, lebih banyak daripada orang Malaysia ni adalah pengikut Nahdlatul Ulama. Mereka semua berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni contoh dia. So majority, yes, dia dapat support daripada Allah SWT. Kerana apa? Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dolal, bahawa umatku tidak akan terkumpul dalam keadaan kesesatan. Itu adalah yang disebutkan oleh atau disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Majority akan selamat. Lalu disebut umat Islam berhimpun atas kesaksian, ketokohan dan keabsahan kedua-dua tokoh imam ini. Hal ini kerana umat Islam tidak sesekali akan menerima kesesatan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW tadi, la tajtami'u ummati ala dalal. Adapun perbezaan antara mereka berdua hanyalah khilaf lafzi. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi apakah ada perbezaan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, Abul Hasan Asy'ari dan Maturidi? Ada beza ke tak? Kita tak menolak kemungkinan, bukan menolak kemungkinan, memang ada perbezaan dalam beberapa isu. Tapi perbezaan tersebut hanya khilaf lafzi, khilaf dari segi istilah, bukan dari segi substansi. Ini banyak orang tak faham. Contoh dia apa yang senang? Senang nak bagi contoh. Kalau ada orang tanya, engkau mukmin ke tidak? Jawab insya-Allah. Ini khilaf. Sebagai ulama Asy'ariyah kata dia selamat. Kerana apa? Bila dia kata insya-Allah, bukan dia ragu-ragu tentang iman dia, tapi kerana dia kena ada sifat tawaduk. Dia berharap akidah dia benar, dia percaya dengan akidah dia, dan dia serahkan kepada Allah SWT, kerana Allah yang maha mengetahui. Dia tahu limit dia. Manusia ni tahu limit dia. So bila dia kata ana mukmin, aku seorang yang mukmin insya-Allah, dia orang yang selamat, dia bukan orang yang sesat. Itu menurut mazhab Asy'ariyah atau Abul Hasan Asy'ari, yang mengikuti Abu Hasan Asy'ari. Lalu pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, atau maksud dia pengikut Maturidiyah pula, dia kata apa? Tak, dia boleh jatuh kufur. Kenapa jatuh kufur? Kerana yang namanya iman itu adalah mantap. Kalau tak mantap itu bukan iman. Tuan-tuan Muslim, mukmin, kenapa? Iyalah ni agama yang betul. Kalau tuan-tuan, ni agama Islam betul ke tak? Ana pun tak tahulah. Ikut-ikut je, entah betul ke tak. Itu bukan mukmin. Itu masih ada ragu-ragu, tak mantap. So nama dia iman, dia kena mantap. Ya, saya mukmin. Atas alasan itu, kalau orang tanya, engkau mukmin? Kalau dia jawab saya mukmin insya-Allah, menurut mereka dia kata tak selamatlah. Sebab insya-Allah tu menunjukkan dia tak tahu, dia serahkan kepada Allah. Insya-Allah kalau Allah kehendaki. Itu pandangan mereka. So if you use your rational lah kan, melihat kedua-dua pendapat ni, what can you can find? Inti dia sama-sama sepakat yang nama iman tu kenalah mantap. Cuma yang pertama tadi kerana melihat sisi tawaduk kita. Kita ni, kita tahu we have limits. Yes, kita mantap dengan akidah kita, but we leave it to Allah. Macam kita katalah, besok pergi kerja, insya-Allah. Memanglah nak pergi. Kita azam nak pergi. Insya-Allah. Kenapa? Insya-Allah. Kalau tiba-tiba Allah buat aku tak dapat pergi, macam mana? Contoh dia. Ini kan dia bagi contoh. So basically it's the same. Yang pendapat kedua, kita tak menafikan perkara tersebut.
Memanglah kalau dilihat insya-Allah dengan makna ragu-ragu, salahlah. Kan? So perbezaan ni kita panggil khilaf lafzi. Kalau dah khilaf lafzi, jangan gaduh. Kan? Dan tak pernah ada gaduh. Setahu saya lah, dalam sejarah Ahlussunnah wal Jamaah, golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak pernah bergaduh mudah membunuh. Tapi pada hari ini golongan yang mengaku kononnya pandai akidah ni, kononnya dia berada pada Ahlussunnah wal Jamaah, kononnya dia ini moderate, lepas tu suka berdebat dituduh. Tengoklah sejarah Asy'ariyah Maturidiyah berperang, bergaduh, saling bunuh membunuh. Saya cari, saya tak jumpa tuan-tuan. Sebab akidah berbeza ni, bunuh membunuh. Ada tak Asy'ariyah dan Maturidiyah? Ada tak? Kalau tak, dia tipu ni. Saya kata ni penipu besar ni. Tu saya kata kena trace yang mana sejarah dia. Melainkan dia bergaduh perang kerana isu politik, lalu angkat bendera kononnya akidah. Itu lain lah. It's not issue akidah. It's like, it's a political issue, but you raise the flag of akidah as though to make it blanket lah, biar orang awam tak nampak. Nampak benda lain, nampak bukan kerana political greed, but you name it as a akidah, kononnya religious issue. So no. So saya kata tak, dalam history no, Asy'ariyah dan Maturidiyah tak pernah bergaduh. Kerana perbezaan ini adalah khilaf lafzi. Sampai seorang imam nama dia Ibnu Kamal Pasha, dia karang kitab perbezaan antara dua mazhab ini. Di manakah sisi beza, di manakah sisi sama. Banyak lagi yang karang kitab juga. Pada kebanyakan masalah, inilah yang dijelaskan oleh ulama yang mengkaji perbezaan antara mereka berdua, dan mereka banyak mengarang kitab-kitab yang masyhur berkenaannya. Ulama hadis dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah telah mengiktiraf kelebihan dan kedudukan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan para pengikutnya. Hadirin wal hadir afizakumullah, ulama hadis di kalangan ahli sunnah banyak mengiktiraf mereka. Ulama hadis di kalangan ahli sunnah, Imam Baihaqi ini disebut. Oleh itu para ulama hadis mengambil ilmu, meredai dan mendoakan kebaikan mereka. Kan hari ini ada kata, saya bukan Asy'ariyah, saya bukan Maturidiyah, saya ahlul hadis. Itu pembohong besar, saya kata. Yang ada macam tu, kalau ada hari ini tuan-tuan nampak, itu pembohong besar. Sebab apa? Ulama hadis itu juga ada tokoh yang mereka ikut dalam akidah, kerana mereka imam dalam hadis. Tapi bila akidah, mereka mensandarkan diri mereka dengan akidah kepada imam mereka. Al-Baihaqi, kurang apa Imam Baihaqi itu? Imam Baihaqi itu muhaddis terkenal. Dia karang kitab, Masya Allah, Al-Madkhal, Sunan Baihaqi. Sunan Baihaqi itu berjilid-jilid tuan-tuan. Imam Baihaqi ini ulama hadis yang memang Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Dia ini pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari dalam akidah. So dia sebut, bila dia sebut hadis-hadis tentang akidah, dia ada kitab hadis tentang akidah. Nama dia Al-Hidayah, dan juga kitab Al-Hidayah ilal I'tiqad, dan juga kitab Al-Asma' was Sifat. Ni. Dalam itu dia akan sebut qala imamu ahli sunnah Abul Hasan Al-Asy'ari, qala Abul Hasan Al-Asy'ari, qala al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Disebut macam tu sebab imam dia Abu Hasan Asy'ari. Ibarat dia samalah kalau kita berbicara apa mazhab fiqh Imam Baihaqi, dia ulama hadis. Apa mazhab fiqh Imam Baihaqi? Sama, Imam Baihaqi pecinta Imam Syafi'i. Tapi dalam bab hadis dia imam fil hadis. Jadi Imam Baihaqi dia imam fil hadis, tapi dalam bab fiqh dia ikut Imam Syafi'i. Maka dia pun menyebut diri dia sebagai Asy-Syafi'i. Di karang kitab nama dia Manaqibus Syafi'i. Itu contoh dia. Hadirin wal hadirat afizakumullah. So hari ni kalau ada kena akidah ikut mana? Ikut akidah ahli hadis. Mana ada ahli hadis memiliki akidah tertentu? Ahli hadis ni macam-macam. Ada ahli hadis di kalangan ahli sunnah. Syiah pun ada ahli hadis. Kan? So bila dipanggil ahli hadis yang mana? Syiah ke, ahli sunnah ke, yang mana? Ini. So jangan salah faham dan jangan tertipu tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadir afizakumullah. Ini perkara yang perlu untuk kita ambil cakna. Lalu dia kata macam ni. Lalu dia kata ulama hadis mengambil ilmu, meredai, mendoakan kebaikan untuk mereka. Salah seorang imam hadis, iaitu Imam Baihaqi yang saya sebut tadi, meriwayatkan daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Ibnu Furaq, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Furaq pada kebanyakan tempat dalam karya agungnya Al-Asma'
was sifat. Ini yang kitab saya sebut tadi. Beliau menukilkan kalam dan takwilan kedua-duanya sebagai tanda sepakat dan setuju dengan pandangan mereka, dan perkara ini tidak lain adalah kerana kesahihan akidah mereka berdua. Kalau ada orang kata Ustaz Asy'ariyah tu sesat, tak betul, berarti dia menyesatkan Imam Baihaqi, dia menyesatkan Imam Ibn Furat, dia menyesatkan Imam Al-Ghazali, dia menyesatkan Imam Zakaria Al-Ansari, dia menyesatkan Syekh Wan Daud Al-Fatani, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, dia menyesatkan Syekh Abdullah Fahim, dia menyesatkan Syekh Nuruddin Raniri. Ini semua ulama Melayu besar-besar, hebat-hebat ni, semua sesat belaka. Lepas tu tuan-tuan ni mewarisi akidah orang sesat lah kot. Ini kan, bila kita tanya macam tu. Sebab itu dia kata tak, kita ikut, kita punya akidah ni bersanad, sambung daripada Rasulullah SAW sampai kepada Abul Hasan Asy'ari, turun sampai kepada kita ini. Begitu juga Al-Hafiz Ibnu Asakir. Begitu juga Al-Hafiz Ibnu Asakir menjelaskan hakikat amalan Imam Al-Hash Asy'ari dan Al-Maturidi dengan berkata, Ibnu Asakir ni siapa? Dia meninggal 571 kalau tak salah, 571 atau 570. Imam Ibn Asakir ni Al-Hafiz. Al-Hafiz tu berarti derajat tertinggi di dalam ilmu hadis. Dia ada karang hadis, kitab hadis dia adalah Tarikhud Dimashq, sejarah Dimashq. Dalam tu dia meriwayatkan macam-macam. Dia ada Imam Ibn Asakir, kitab dia tebal tuan-tuan. Imam Ibn Asakir ini dia ada kitab, nama dia Tabyinul Kadhib Al-Muftari fi ma nasaba ila Abil Hasan Al-Asy'ari, yang menjawab tohmahan golongan yang menyesatkan Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu dijawab oleh Al-Imam Ibn Asakir kerana beliau bermazhab dengan mazhab Asy'ari. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Itu adalah tadi berapa perkara dalam perkara ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian ini pada bulan hadapan, meneruskan dengan kalam Al-Hafiz Ibnu Asakir. Segala salah silap saya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.